Kita boleh mula InsyaAllah. Clear suara? Suara okey tak? Okey, jelas. Okey puan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan umum kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya Rabbi ya Nasta. Siratal ladzina ghairil maghdubi. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat. Yang berbahagia, Timbalan Ketua Pustakawan Puan Nurhayati Abu Kasim. Apa khabar Puan? Sihat? Sihat, Wak, sihat. Alhamdulillah. Dan penceramah kita iaitu Pengurusi Aman Palestin Negeri Melaka, Encik Umar Azlan Zulfikar Ahmad Sharif. Apa khabar? Encik Azlan? Alhamdulillah. Dengar suara saya jelas? Dengar. Alhamdulillah. Seterusnya kepada pustakawan kanan kita, rakan-rakan dan semua yang mengikuti program kita sama ada di rumah ataupun di pejabat. Dan Alhamdulillah dapat kita bersama-sama dengan program Ramadan Bersama Palestin, anjuran Pusaka Tun Abdul Razak, Cawangan Melaka pada pagi ini. Sahabat yang dihormati sekalian, tanah Palestin adalah tanah penuh berkah dan penduduk di sekitarnya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di sinilah terletaknya kiblat pertama umat Islam. Bagi umat Islam, di tanah inilah terbinanya Masjidil Aqsa, iaitu masjid ketiga paling mulia di dunia selain Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Dan kita akan ulas nanti bersama dengan Cik Zul. Untuk itu saya mempersilakanlah Puan Puan Nurhayati untuk ucapan kata alu-aluan. Silakan Puan. Terima kasih kepada saudara pengajar Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat, kurnia dan izinnya, maka kita berpeluang bertemu secara maya pada program live at PITA Melaka, Ramadan Bersama Palestin, anjuran PITA UiTM Cawangan Melaka pada pagi ini. Terima kasih kepada Pengurusi Aman Palestin Cawangan Melaka, Encik Muhammad Zulfikar Azlan Ahmad Sharif, yang sudi berkongsi berkaitan perkembangan semasa masyarakat Palestin yang sentiasa ditekan rejim Israel sebagai perkongsian bersama sekaligus menjadi pengajaran dan pendidikan yang boleh dijadikan panduan buat kita semua. Terima kasih juga kepada semua staf PITA Cawangan Melaka dan kaki tangan UiTM Cawangan Melaka yang berkesempatan mengikuti program ini sama ada secara yang berada di rumah, work from home atau di pejabat work from office, serta rakan-rakan NGO Aman Palestin yang bersama kita ketika ini. Tragedi serangan ganas rejim Zionis Israel terhadap pejuang dan rakyat Palestin di semenanjung Gaza dan pelbagai penderitaan kanak-kanak dan rakyat tidak berdosa sering tersaksikan di media massa. Peristiwa itu sekaligus menjadi iktibar bahawa nikmat kemerdekaan dan kebebasan yang kita nikmati boleh hilang begitu sahaja. Kesedaran melakukan program ini adalah manifestasi komitmen bersama demi keamanan sejagat yang memerlukan intervensi kemanusiaan yang sekurang-kurangnya menzahirkan perasaan dalam kasih sayang kita terhadap sesama insan dan seagama. Sebelum mengakhiri ringkas ini, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan usaha yang dijalankan ini mendapat restu, keberkatan dan peliharaannya. Semoga langkah kecil yang dimulakan ini sekurang-kurangnya memberi impak besar terhadap keprihatinan kita kepada saudara-saudara kita di Palestin, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nurhayati dengan ucapan beliau dan juga nasihat sebentar tadi. Sahabat kita yang dikasihi, secara realitinya Israel dikenali sebagai negara haram yang melakukan kezaliman. Palestin secara hakikat sebenarnya negara Israel tidak wujud di peta dunia kerana mereka merampas dengan cara yang paling hina. Untuk itu kita serahkan majlis kepada penceramah kita, Pengurusi Aman Palestin Negeri Melaka, Encik
Muhammad Azlan Zulfikar Mat Syarif untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormat silakan Cik Zul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Terima kasih ucapkan kepada Cik Nazri selaku pengurusi majlis, yang saya hormati dan saya muliakan kepada Puan Nurhayati binti Abu Kasim selaku Timbalan Pengarah Perpustakaan Abdul Razak ATM, kepada semua pegawai-pegawai tertinggi dan juga sekekikan tangan UiTM dan para pelajar yang mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi saya Muhammad Zulfikar Azlan bin Muhammad Syarif, pengurus Aman Palestin Kawangan Melaka. InsyaAllah pada pagi yang diberkati oleh Allah ini, mudah-mudahan kita dapat berkumpul dengan keadaan banyak orang yang mungkin telah dijemput oleh Allah, dengan keadaan yang kita masih lagi Allah SWT memberikan nikmat kehidupan nyawa kita untuk kita meneruskan baki-baki Ramadan ini, insyaAllah dengan kebaikan amal ibadah kita, terutamanya yang kita dengar ni, insyaAllah. Jadi kata Syekh Abdullah bin Mubarak, ini saya suka ulang di mana-mana sekalipun, kata Syekh Abdullah bin Mubarak, seorang tokoh hadis yang besar, dia kata dengannya niat ni perkara yang kecil boleh jadi besar, dengannya niat juga perkara yang besar boleh jadi kecil. Jadi apa yang usaha tuan-tuan dan puan lakukan pada pagi ini, insyaAllah dia adalah, walaupun kita rasa benda yang simple, kecil dengan buat live saja, dengan mungkin kita hanya connect dekat telefon kita, dekat laptop kita, tapi insyaAllah jika niat kita besar, Allah Subhanahu Taala akan memberikan ganjaran yang besar, apatah lagi berada pada bulan Ramadan ini, yang mana insyaAllah pahalanya diganda sebanyak yang mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, kita melihat isu Palestin ini sebenarnya telah lama berlaku, dan kita melihat untuk apa kita membantu Palestin. Yang pertama sekali kita kena faham, kita kena jelas untuk apa kita membantu Palestin, bukanlah kerana seperti mana orang-orang yang lain yang membantu Palestin atas dasar simpati kemanusiaan semata-mata. Tetapi sebagai seorang yang beragama Islam, seorang Melayu dan sebagainya, kita membantu Palestin ini pertama sekali adalah atas dasar ia adalah tuntutan Allah dan Rasul. Dan sebagaimana kita lihat dalam hadis, sebagaimana kita lihat daripada sirah Rasulullah SAW seorang yang maksum, yang tidak ada dosa seperti kita pun bersusah payah berkorban dengan menghantar gerombolan tentera Islam, dan Rasulullah sendiri pergi cuba untuk membebaskan, nak membuka laluan tanah Palestin yang diberkati oleh Allah ini. Jadi tuan-tuan, jadi benda yang kita buat ini adalah benda yang besar. Dia adalah kerja yang dibuat oleh Nabi SAW, dan hari ini kita lah yang menyambungnya. Dan kita lihat dalam sirah Rasulullah SAW ketika tahun 630 Masihi, cuba untuk membuka laluan, sehingga kita dengar dalam sirah-sirah yang kalau kita biasa dengar akhir-akhir ni, kalau di bulan Ramadan kita ulang lagi dengan perang Tabuk dan sebagainya, itu adalah percubaan perjalanan peperangan untuk membuka laluan kota Baitul Maqdis pada masa itu. Tetapi sayangnya ketika Rasulullah SAW hidup, ditakdirkan oleh Allah belum berjaya untuk membebaskan tanah Palestin. Jadi yang kedua tuan-tuan, kita lihat dari segi sunnahnya kenapa kita nak bantu Palestin. Ketika mana peristiwa Isra Mi'raj, ketika malam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang diberkati oleh Allah. Disebut dalam Quran, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram lal Masjidil Aqsa allazi baraknahu lahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba iaitu Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi ini keistimewaannya tuan-tuan. Tanah Palestin ini adalah tanah keberkatan. Jadi siapakah yang mendapat keberkatan ini? Disyarahkan oleh ulama dalam tafsir dan sebagainya, tafsir hadis dan sebagainya, tafsir Quran. Antaranya adalah orang yang duduk di Palestin, mereka adalah golongan yang diberkati oleh Allah. Orang yang tinggal di sekeliling Palestin, antaranya negara sekitar itu adalah yang disebut Syam. Syam ni apa? Kalau kita faham, Syam ni bukan hanya semata Syria, tapi Syam ni ada 4 negara, iaitu Palestin, Syria, Lebanon dan Jordan. Jadi ini adalah tempat yang Allah janji dah, Allah sebut, Allah menjamin keberkatannya. Dan tuan-tuan, siapakah yang lagi boleh mendapat keberkatan daripada tanah ini? Iaitu yang kedua adalah orang yang selain daripada yang tinggal di dalam Palestin, adalah orang yang tinggal di sekeliling Palestin, seperti mana yang tadilah Syria, Lebanon dan Jordan itu. Yang ketiga tuan-tuan adalah golongan yang diberkati oleh Allah, yang mendapat manfaat juga daripada keberkatan tanah Palestin ini adalah juga orang yang membantu perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa ini. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini, saya tengok dalam majlis kalau ni ada 25, mungkin ada lebih lagi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita adalah golongan yang Allah Subhanahu Taala pilih untuk menjadi
mendapat keberkatan daripada Allah sampailah hari kita meninggal dunia, sampai akhir hayat kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa sekalian, itu yang pertamalah. Setakat ni okey ke line? Okey. Lain okey. Okey, apa itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa kita nak bantu Palestin? Lepas Rasulullah SAW wafat, perjuangan Rasulullah SAW ini diteruskan oleh Sayyidina Umar Khattab. Zaman Sayyidina Abu Bakar masih lagi belum dapat. Ketika zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pada peristiwa 15 Hijrah, 2 tahun selepas kewafatan Rasulullah SAW, itulah pertama kali dalam Islam tanah berjaya dapat semula. Selepas beberapa tahun lah, selepas kewafatan Rasulullah, tanah Palestin berjaya didapatkan ke dalam zaman Islam. Ini Sayyidina Umar Khattab menyatakan satu asar, satu fatwa, satu kata kalam yang wajib dipegang oleh umat Islam, iaitu tanah Palestin ini adalah tanah wakaf. Jadi tuan-tuan, kewajipan kita untuk bantu Palestin yang kedua adalah kerana dia adalah tanah wakaf kita bersama. Yang ketiga tuan-tuan, kenapa kita nak bantu Palestin? Selepas zaman Sayyidina Umar Khattab membebaskan Palestin, kemudian tanah Palestin ini kembali dijajah ke zaman Utsmaniyah dan sebagainya. Zaman tentera salib menjajah tanah Palestin, berlaku satu siri peperangan yang panjang lebih kurang 88 tahun. Kemudian yang datang membebaskan Palestin sekali lagi juga tuan-tuan adalah juga seorang khalifah, seorang sultan. Iaitu siapa nama dia? Iaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang menarik tuan-tuan, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni dia macam kita lah. Dia bukan orang Arab dan bukan orang Palestin. Dia bukan orang Arab dan bukan orang Palestin. Ni saya selalu tanya ni, ada orang Arab di sini. Orang Palestin ada ke? Puan Haiti bukan? Puan Haiti ada gaya keturunan Arab ke? Oh, tak ada. Semua Malaysia. Semua Malaysia. Kalau kata insya-Allah saya berjaya. Sebab apa tuan-tuan, saya sebut ada 9 orang ulama yang datang berdakwah kat Nusantara ni dulu, yang dipanggil Wali Songo tu kan, yang datang ke Pulau Melaka apa semua ni, Pulau Besar tu. Jadi 2 ulama ni adalah ulama dari Palestin. Jadi tuan-tuan, lepas Sultan Salahuddin Ayyubi ni berjaya bebaskan Palestin, dia datang daripada dia orang Kurdi tuan-tuan. Kurdi ni dekat sempadan kalau hari ni kat sempadan Syria dan Iraq, yang orang panggil Kurdistan tu kan. Jadi tuan-tuan, dia daripada Kurdistan ni. Kurdistan ni dia datang bebaskan Palestin, dan dia datang daripada arah Syria, lalu dia lalu ke Mesir, baru dia bebaskan Palestin. Dan ketika dia berjaya membebaskan Palestin, apa dia kata tuan-tuan? Dia kata siapa yang kuasai Palestin, dia akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai Palestin, dia akan kuasai dunia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita faham hakikat ayat ini, kalam daripada Sultan Salahuddin Ayyubi ni, kita akan faham apa yang berlaku di seluruh dunia hari ini. Hari ini kita melihat tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita berada di Malaysia ni, tanah Melayu ni tuan-tuan, walaupun kita rasa jauh daripada tempat-tempat yang berperang secara jelas dekat Palestin, dekat Syria, dekat Yaman, dekat Kashmir dan sebagainya, tetapi kita lihat tuan-tuan, bibit-bibit yang kita lihat makin hari makin jelas. Kawasan yang berlaku pergolakan, berlaku kemusnahan, yang berlaku huru-hara ni dah makin luas, makin banyak dah tempat dia. Dan yang terbaru tuan-tuan, kalau kita kaji, ini kalau kita perasan tuan-tuan, berita yang terbaru kita tengok. Cuba kita fikir tuan-tuan, kuasa besar dunia seperti mana Amerika, veto dunia ni, Amerika dan juga China kan, tanah besar China, kerajaan China, yang baru ini tuan-tuan telah meletakkan kapal-kapal perangnya adalah di dekat pesisiran Laut Cina Selatan. Dan mengapakah berlaku seperti itu tuan-tuan? Ini kita tengok sejarah dia panjang nak cerita. Dia berlaku daripada peristiwa yang dulunya tuan-tuan, penjajahan Palestin, kemudian bawa kepada zaman peperangan zaman moden tahun 1948, 15 Mei 1948, berlaku 4 hari lepas tuan-tuan. Kita kena ingat 4 hari yang lepas ini adalah peristiwa Nakbah. Apa itu Nakbah? Nakbah ini adalah malapetaka bagi seluruh dunia umat Islam. Apa yang terjadi tuan-tuan? Berlakulah satu peristiwa titik hitam, malapetaka, berdarah bagi umat Islam sejak pada 15 Mei 1948 ni sampailah ke hari ini tuan-tuan, dah 72 tahun. Dan peristiwa ini penjajahan tanah Palestin zaman moden sekarang ni tuan-tuan. Dan sebab itu kita lihat hakikatnya tuan-tuan, kalau kita nak faham apa yang dia nak, kalau kita lihat Yahudi Zionis dan proksinya, kuasa-kuasa veto dunia yang menjadi puppet dan sebagainya di depannya ni, kenapa mereka ni beria sangat, mereka ni nak akan sangat Palestin ni, sedangkan hakikat kalau kita faham dari segi hasil bumi, dari segi
kedudukan negara Palestin, pembangunan Palestin tidaklah seperti mana negara-negara Islam yang lain, yang kaya, yang maju seperti kita, seperti Arab Saudi, seperti Qatar dan sebagainya. Tetapi kenapa Palestin ini dijadikan sebagai sasaran yang utama? Sebab mereka faham apa yang Salahuddin Ayyubi pesan, yang Salahuddin Ayyubi kata, iaitu siapa yang kuasai Palestin, dia akan kuasai dunia. Jadi saya tak ingat dulu tadi kita tahu bila Cik Azri, kita ada dekat library kan, kita Ya. 2 tahun lepas. Dah lama dah. Hello. Oh tak ada. Okey. Kalau kita tengok tuan-tuan, peta Palestin ni asal yang hari ni kita tengok dalam Google Map pun semua tuan-tuan, dia adalah yang telah diubah suai. Yang hari ni yang kita tengok memang macam Cik Nazri sebut tadi, dia asalnya tuan-tuan besar daripada atas sampai bawah, daripada atas, daripada Jordan sampai ke sepadan Mesir di Sinai. Tetapi hari ini yang tinggal adalah hanya sekitar dalam 11% saja daripada asal. Jadi lagi jumpa digali lagi fakta-fakta, asalnya tanah Palestin ini lebih luas. Bentuk dia bukanlah seperti tajam pisau yang kita tengok hari ini tuan-tuan, yang mana yang kita tengok banyak kat internet tu, tetapi asalnya adalah bentuk seperti L yang lebar dia tuan-tuan. Dan Jordan tu juga asalnya kawasan dalam Palestin. Dan ini yang kita lihat tuan-tuan, sebenarnya kenapa dipecahkan Jordan, dipecahkan lagi negara-negara ini, supaya kuasa umat Islam ni, kuasa negara-negara Islam ni akan semakin kecil dan semakin lemah. Ini kita kena faham tuan-tuan. Sebab tu kenapa mereka nak kuasai Palestin, sebab dia memahami kuasai Palestin. Jadi sebab tu kita tengok apa saja bidang kat dunia hari ni, sama ada dalam teknologi, sama ada dalam kita lihat dalam perubatan dan sebagainya, semua telah dikonquer, didominasi, dikuasai oleh Zionis dan proksi dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey ke sekat ni? Kita sangkut ya. Cik Nazri dengar ke saya? Hello, saya bagi satu soalan boleh? Apa? Hello. Boleh Nazri. Okey. Kita dengar apa? Okey, Jazul, mungkin sedikit. Silakan. Okay, baru-baru ni Kementerian Kesihatan Palestin dia ada mengirim surat rayuan bantuan kecemasan kepada kepada Wisma Malaysia di Gaza mengenai wabak COVID-19. Dan bagaimana keadaan rakyat Palestin ketika ini, ketika ketindas mereka sekarang menghadapi wabak COVID-19 dan suasana dengan kemudahan hospital perubatan yang begitu terhad, dan difahamkan hanya 40 unit rawatan rapi ICU yang disediakan untuk menampung 2 juta penduduk. Mana kalau kritikal lah, mungkin 40 orang dalam satu masa yang boleh ditampung di hospital tersebut, berbanding di negara kita di mana Malaysia menyediakan kemudahan yang begitu komplit, begitu lengkap untuk aspek kesihatan, ekonomi dan juga keselamatan. Bagaimana Cik Zul melihat perkara ini tentang isu semasa bila COVID-19 dan bulan Ramadan? Selepas itu pula mereka ditekan dengan rumah mereka dirobohkan seperti laporan media baru ini. Ya, jadi kalau kita lihat situasi yang baru berlaku di Gaza ni, sebenarnya kalau kita fikirlah pasal COVID ni, kita ni berada dalam keadaan PKPB sekarang. Sebelum ni kita PKP, tetapi sebenarnya mereka ni dalam keadaan yang kita rasa PKP ni dia dah lama dah. Jadi macam saya sebut tadi lah, sejak daripada An-Nakbah itu, peristiwa 15 Mei 1948 malapetaka ni, itulah PKP bagi rakyat Palestin sehingga ke saat ini, sehingga saat yang terkini, dan sehinggalah mungkin satu saat nanti baru dibebaskan, itulah baru mereka keluar daripada PKP yang macam mana kita rasa sedikit ni. Jadi yang terbaru ni, kes COVID kalau di Gaza, saya dilaporkan asalnya 2 orang yang positif. Jadi 2 orang ni asalnya Gaza ni bila kita berada dalam keadaan pandemik, mereka ni belum ada lagi masa tu. Maksudnya dalam lebih kurang 2 minggu lebih barulah virus COVID ini masuk ke dalam Gaza. Itu pun dikenal pasti melalui 2 orang yang balik, yang kerja daripada Mesir, dimasuk ke Gaza. Jadi itu mula punca penyebarannya. Dan sekarang dah menyerabak sampai ke 17 orang yang positif.
dan dimaklumkan oleh pengurus Aman Palestin cawangan Gaza, iaitu Engineer Omar Siam yang menjadi yang menguruskan cawangan Aman Palestin di Gaza. Yang terbaru ni dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Palestin di Gaza. Dah 1,970 orang yang dikuarantinkan, yang kita CUI kan kalau kita ni persen under investigation. Jadi di sana dalam keadaan kita lihat besar negeri dia hanya kalau di Gaza ni 360 km persegi. 360 km persegi ni kalau macam kita ni Melaka lagi besar, lagi luas. Dia saiz macam lebih kurang 60% besar Melaka ni. Dalam keadaan dia lebih kecil daripada Melaka, tetapi dia mengaitkan nak sebutnya seramai lebih kurang 1,900 lebih yang dikuarantinkan di sekitar 21 pusat kuarantin di dalam Gaza. Dan apa yang menyedihkan tuan-tuan dan puan yang saya tengok pada minggu lepas, bila melihat anak kecil, budak bayi yang juga dipaksa dikuarantinkan sebab disuspek ada positif COVID. Jadi inilah keadaan mereka, sangat-sangat menderita, dahlah ditekan, diseksa, dikepung dan sebagainya, masuk pula COVID tuan-tuan. Dan keadaan yang terbaru kita lihat, walaupun dalam keadaan COVID ini masih lagi ada serangan-serangan bom, serangan turu berpandu daripada rejim Zionis Israel ini. Dan kalau sebelah terbing barat, ini lebih dahsyatlah tuan-tuan. Di terbing barat yang saya sebut ni, terbing barat ni dia tentera Zionis ni bebas berkeliaran keluar masuk. Tak seperti mana di Gaza ni tentera Zionis tak boleh masuk, dia hanya di luar tu lah, luar Gaza tu saja. Serangan dan sebagainya dibuat daripada luar Gaza. Jadi kalau dengar ke saya punya ni? Cik Nazri dengar ke? Okay, dengar. Terus di bawah di bahagian Baitul Maqdis, di sebelah Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis ini tuan-tuan, apa yang lebih menyedihkan yang kita tengok pun sayu lah tuan-tuan ya. Sebab apa, bila kita dengar berita, tengok pula keluar berita dalam berita perdana kita dan sebagainya, mereka ni yang dekat belah Baitul Maqdis ni dia ada pusat pusat perubatan dia. Malangnya tuan-tuan dan puan, pusat perubatan COVID ni pun dirobohkan oleh rejim Zionis. Jadi tuan-tuan, inilah keadaan realiti yang berlaku di sebahagian di Palestin dan peristiwa dalam keadaan pandemik COVID ni. Ada soalan lain ke? Nak tanya soalan? Silakan. Kalau peserta kita ada soalan boleh ajukan kepada Encik Zul. Dan Encik Zul, mungkin sedikit mengenai peranan Aman Malaysia dan fungsi-fungsi Aman Malaysia dan bagaimana ianya ditubuhkan. Dan kita sedia maklum Aman Malaysia begitu dikenali di negara kita untuk membela rakyat Palestin, dan mungkin apakah alternatif untuk kaki tangan contohnya untuk menyumbang sesuatu kepada rakyat Palestin yang ditindas ketika ini. Okay. Jadi Aman Palestin tak masuk. Okay. Sama sekali Aman Palestin kita memang dah lama ditubuhkan sejak 2004. Cuma minta maaf Tuan Nazri, saya betulkan sikit ya. Aman Palestin ni bukan Aman Malaysia, takut ada orang confuse. Aman Palestin adalah Aman Palestin. Aman Malaysia ni dulu ada gerakan civil, gerakan ni kan, dia pendiri yang lain, tapi kami dah sama. Jadi tuan-tuan, Aman Palestin ni telah ditubuhkan sejak 2004 dan secara rasmi pada 2006 Kerajaan Syarikat Malaysia di non-profit organisation. Jadi sebenarnya kita memang dari segi untuk bantuan ke Palestin, insyaAllah tak ada masalah, sebab memang kita ada pejabat di Gaza dan kita sampaikan terus tanpa melalui perantaraan dan tidak ada birokrasi. Jadi tuan-tuan, jadi yang terbaru ni kita telah lancarkan tabung perwira COVID. Yang pertama, tabung perwira COVID untuk bantu perwira kita, frontliner kita di Malaysia ni, di hospital, di klinik kesihatan. Yang kedua yang kita lancarkan adalah untuk package Ramadan bersama Palestin kali ini adalah juga tabung COVID untuk Palestin. Jadi sebenarnya kita masih lagi banyak perlukan semangat ni sebenarnya.
baru ni kita baru serahkan hanya separuh saja daripada sasaran yang Gaza minta, iaitu sebanyak lebih kurang $250,000. Duit kita ni lebih kurang dalam 1.2 juta lah lebih kurang ya. Lebih kurang 1.2 juta yang baru kita serahkan. Masih ada lagi berbaki dalam 1.2 juta lagi untuk kita serahkan, dan kita berharap kita dapat capai sasaran ini baki Ramadan ini, untuk kita ialah untuk Ramadan kita ambil keberkatan bulan Ramadan yang dijanjikan ganjaran pahala ni, untuk kita banyakkan lagi sedekah. InsyaAllah kita yakin pada mudah-mudahan pada 23 Mei ni kita dapat lagi menghantar baki sasaran yang diminta oleh pihak di Gaza lah untuk membantu mereka. Jadi kita juga, dan terbaru juga kita juga memberikan ada permintaan oleh Badan Pertubuhan di Yaman. Jadi Aman Palestin kita juga telah melebarkan kita punya bantuan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan ini juga siapa untuk membantu untuk saudara kita yang berada di Yaman, yang mana Yaman ni krisisnya dahsyat lah, 24 juta orang yang kemiskinan. Dia punya rakyat dia lebih kurang macam kita, ada 32 juta, tapi 80% adalah berada dalam paras kemiskinan, dan mereka banyak sangat kebuluran yang berlaku kat sana. Jadi kita juga ada memberikan barangan bantuan yang kita buka peluang pada rakyat Malaysia, pada tuan-tuan yang nak menyumbang membantu untuk bantuan bekalan makanan untuk satu bakul. Kita kira satu bakul lah ya. Satu bakul tu ada 10 kilo ataupun gandum, ada kacang parang, ada kacang dal dan sebagainya. Dia punya kesesuaian makanan lah. Satu bakul tu adalah RM250 untuk sebuah keluarga. Jadi itu antara yang kita lakukan. Jadi sebenarnya banyak lagi sebenarnya permintaan, cuma tak menang tangan, dan kita masih berharap dengan sasaran RM10 juta keseluruhan kita salurkan, utamanya untuk kem-kem pelarian di Syria, kem-kem pelarian di Lebanon yang berada yang banyak pelarian Palestin dan Syria ni. Kita berharap mereka dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa dengan hasil asbab sumbangan daripada kita semua insya-Allah. Betul, mungkin secara kemanusiaan lah kenapa rakyat Israel ni begitu kejam dia begitu putus saya tak dengar. Last kali saya dengar begitu kejam je. Azri, dengar ke saya juga? Azri? Ada soalan saya tak dengar. Ada ke Azri dalam ni? Ya? Baru dengar Azri. Baru dengar Okey, secara peribadi kan. Okey, secara peribadi mungkin apa pendapat Cik Zul lah tentang kekejaman rakyat Palestin Israel ni terhadap rakyat Palestin di mana walaupun kanak-kanak mereka menembak, kemudian dia seret lagi, dia tolak lagi, berbagai-bagai peristiwa bom saya pernah saksikan di mana rakyat Palestin yang Cik Zul bawa tak silap saya di Aikro, Masjid Aikro, Masjid Al-Alami juru gambar dia yang putus hudung kaki, dua-dua kaki dan dua-dua tangan dan mengapa mereka begitu kejam terhadap rakyat Palestin ni? Mungkin secara peribadi apa pandangan Cik Zul dalam perkara ini? Yang pertama sekali kita kena faham bagi Zionis ni bangsa selain manusia yang berbangsa selain daripada Palestin, bagi mereka dia adalah binatang. Tak kira lah bangsa apa sekalipun, agama apa sekalipun.
Tetapi segi untuk rakyat Palestin, mereka lebih spesifikkan lagi kenapa mereka begitu kejam kepada rakyat Palestin, sebab bagi mereka orang Palestin, umat Islam Palestin ini adalah musuh yang terbesar bagi mereka. Sebab apa? Bagi mereka, mereka klaim, mereka dakwa bahawa tanah Palestin adalah tanah mereka yang asal. Dari segi ini. Tetapi segi hakikat fakta sejarah pun tak ada kena-mengena. Sebab tu kalau kita lihat, mereka ni kalau boleh dia nak hapuskan rakyat Palestin ni semua sekali. Tetapi dia buat tu secara perlahan-lahan, slowly. Supaya apa? Supaya dunia tak nampak begitu kejam dan rakusnya sangat mereka ni, sampai dia boleh buat macam sampai sekali dia terus habis macam kat Hiroshima dan sebagainya. Itu mereka buat beransur-ansur, macam kata tarik rambut dan terlas, tetapi hakikatnya kita pun jelas, kita pun nampak bahawa mereka ni sangat kejam. Anak-anak Palestin bagi mereka ianya adalah kata apa? Bagi mereka bunuh rakyat Palestin adalah sebagai satu benda yang menggembirakan. Bunuh rakyat Palestin ni bagi mereka, utamanya budak kecil, perempuan, wanita ni, bagi mereka ianya adalah satu kejayaan yang besar bagi mereka. Sebab tu mereka ni, kalau kita tengok apa yang berlaku kat sana, walaupun budak kecil mana pun, dia akan kata apa? Dia akan acu dengan senapang, dia akan seksa. Kalau Cik Nazri mungkin pernah tengok kan, kita pernah bawa ada seorang lagi tahanan banduan Zionis. Nampak ke saya ni? Saya dah hilang pula kamera ni. Cik Nazri, nampak saya? Oh, okey, teruskan je dulu. Nampak saya tak? Oh, tak apa, terus. Okey. Teruskan dulu. Ini cabaran kalau saya pakai live pakai handphone, ini cabaran kan. Okey, sebab tu kalau kita tengok mereka ni, dia akan tidak ada. Bila kita lihat terutamanya bila berlakunya satu pilihan raya dekat pilihan raya Israel, mana-mana parti yang bertanding kat sana, dia akan lihat siapa yang paling kejam kepada rakyat Palestin. Itu antaranya lah kenapa dia nak sangat, sebab dia bagi mereka rakyat Palestin ni tak layak lah untuk hidup di sekeliling mereka ni. Yang lain ada soalan? Kalau live soalan pun boleh. Ada soalan. Jadi bagaimana? Boleh saya tanya satu soalan? Ya, Puan silakan. Okey, Assalamualaikum Cik Zul. Saya sangat teruja dengan penglibatan Cik Zul dalam misi bantuan pada rakyat Palestin. Saya nak tahu apakah faktor yang menyebabkan Cik Zul begitu bersungguh-sungguh di dalam membantu pihak Palestin. Sebab pada saya tugas ni bukan satu tanggungjawab yang mudah ya. Terima kasih. Okay, jadi pertama sekali kenapa saya terlibat ni, pertama sekali masa tahun perang Gaza Disember 2008, tahun 2008 masa tu baru saya kenal isu Palestin dengan lebih menyentuh hati saya lah, sebab bila Gaza kena serang dengan begitu dahsyat. Jadi saya pun mula terlibat sebagai sukarelawan aman Palestin pada mulanya. Kemudian bila selepas saya habis tamat belajar dan sebagainya, saya tamat belajar, saya kerja sekejap lepas tu, dan ada sahabat saya yang dalam aktivis aman Palestin ni berjumpa dengan saya. Dia kata ibu pejabat aman Palestin ni nak buka cawangan di Melaka, dan dia minta ada ke siapa yang boleh menguruskan. Jadi saya pun masa tu fikir panjang, sebulan juga saya fikir. Saya dalam sebulan kat untuk saya bagi jawapan. Dia minta saya, kalau dia memang minta saya lah. Jadi asalnya saya terlibat sebagai kesian, tapi selepas tu bila saya terlibat sebagai full timer aman Palestin sepenuh masa ni, jadi sejak tu saya mengkaji macam mana saya kongsi tadi, itu asas kefahaman. Dan kita lihat kenapa nak bentuk Palestin, sebab dari asas fakta yang kuat yang berkait dengan fakta sirah sebagai sunnah Nabi, yang sebagai tanah wakaf umat Islam yang seperti saya nak kata, kemudian soal dia kata siapa yang mengusir Palestin dia akan mengusir dunia, kemudian bawa kepada kajian-kajian sejarah yang berkait dengan sejarah tempatan kita. Dia sangat berkait rapat sebenarnya. Dia sangat berkait rapat. Banyak benda, kalau kita tengok bukti-buktinya sangat banyak. Tetapi ini kita sesi kita
tablet ni kita ringkaskan sikit lah. Antaranya kita lihat antara peristiwa. Terima kasih Puan Sula. Ya. Okey. Okey ke? Ya. Teruskan. Okey. Okey. Terutamanya okey. Kita ya, Cik ni. Okey. Tentang perjuangan, terima kasih Puan Sula tentang kecekapan pejuang Hamas pejuang Hamas ni yang menggunakan terowong, perangkap sama dan penembak tepat yang benar-benar mengurunkan tentera Israel di genting Gaza. Dia orang ada taktikal dia orang untuk menghasilkan berbagai teknik-teknik dan telah membunuh puluhan askar Israel dan Israel juga mengakui senjata dan pengetahuan dibekalkan oleh Hezbollah berjaya membentuk barisan hadapan yang mantap bagi kalangan pejuang Hamas. Dan bagaimana Cik Zul melihat jati diri masyarakat Palestin ini? Saya tengok budak-budak pun dia boleh batu dia berani berdepan muka dengan Israel berani. Dan bagaimana Cik Zul melihat keberanian masyarakat Palestin ini untuk menentang Israel yang dilengkapi dengan berbagai-bagai teknik Iron Dome dan berbagai-bagai, tetapi mereka begitu cekal untuk walaupun putus tangan, walaupun cederaan yang teruk pada anggota mereka. Okey, pertama sekali tadi Cik Nazira sebut pasal Hizbullah kan? Teruskan. Ya, betul kan Cik sebut Hizbullah kan tadi? Saya macam ada terdengar. Oh, saya angkut, tak apa. Okey, pertama sekali kita tengok okey. Jadi tadi kita lihat peranan tengok jati diri anak semua ni. Sebenarnya dia dimula pada intifadah yang disebut kebangkitan yang pertama pada tahun 1987 oleh Syekh Ahmad Yassin yang pengasas Hamas ni. Hamas ni adalah sebuah gerakan yang dia macam NGO asalnya, macam kita lah kalau ada NGO kat Malaysia dan sebagainya, dia asalnya NGO. Tapi bila ditolak oleh masyarakat, bila melihat Hamas ni adalah sebuah badan, sebuah kumpulan yang sangat membantu rakyat Palestin untuk kembali kuat jati diri mereka. Dengar ke Jazri? Sangkut dah tadi. Teruskan. Okey, jadi rahsia sebenarnya jati diri rakyat Palestin adalah terletak pada pendidikan mereka. Asas pendidikan mereka yang mereka kembali balik pada semangat jati diri mereka ni adalah pada lebih kurang pada bila mana Hamas ditubuhkan, dan mereka ni mengajak balik pemuda-pemuda Palestin, mengajak anak-anak di Palestin ni untuk kembali kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala Allah serukan. Jadi kalau kita perhati sejarah, memang rakyat Palestin ni pada tahun 1948 bila mana dijajah oleh rejim Zionis, pada masa itu memang rakyat Palestin ni mereka ni dah jauh daripada Islam asalnya masa dijajah tu. Sebab tu asas apa-apa pun sesuatu bangsa ini bangkit dalam agama kita ni, dia adalah kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ni apa yang mereka buat, Syekh Ahmad Yassin ni yang menarik ni, dia seorang paralyzed, dia seorang yang cacat kaki kedua ni, kaki dia kudung. Tapi walaupun kakinya kedua kudung ni, dia mampu membangkitkan semangat pemuda, mampu membangkitkan jati diri para pemuda pada masa itu, rakyat Palestin semua ni melihat satu gelombang kebangkitan. Dan akhir sekali kita lihat, inilah kesan yang kita tengok hari ini. Hamas ini disebut-sebut di seluruh dunia, di mana-mana. Hatta kita melihat kerajaan Malaysia, mana-mana kerajaan sekalipun, bertukarlah kerajaan apa sekalipun, akan tetap memanggil Hamas ini sebagai antara rakan strategik untuk Palestin di Malaysia. Jadi kita tengok bantuan baru ni pun kita diberikan beasiswa juga, dipanggil wakil Hamas. Jadi pengaruh mereka sangat besar. Dan sebab tu kita lihat kita tak boleh lari lah. Sebab tu saya sangat seronok kalau berjumpa dengan warga yang terlibat dengan pendidikan, seperti warga UiTM, seperti yang mengajar di sekolah dan sebagainya. Kenapa titik tolak untuk sebuah bangsa, untuk sebuah pembangunan peradaban ini bergantung pada pendidikan, cara mindset.
Jadi dia bukan hanya pada silibus yang kaku, pada silibus buku dan sebagainya, tapi dia sebenarnya adalah pada nilai yang diterapkan dalam jati diri seseorang itu. Jadi sebab tu orang yang budak-budak di Gaza ni, para pemuda dekat Gaza ni, mereka sangat kuat. Sampaikan pengalaman lah rombongan yang masih pergi ke Gaza. Nah, dia berikan duit, dan mereka ni yang miskin, dia kata apa ke dana, dia lapar, dia tak ada makanan macam kita, tetapi betapa hebatnya jati diri mereka ni, walaupun diserahkan duit satu shekel yang berpondok setinggi kita lah tapi anak-anak ni menolak. Dia kata tak, aku tak boleh ambil. Dia tak boleh ambil tu bukanlah kerana dia tak layak, tetapi jati diri dia didirikan, dia diajar seperti itu. Dan dia, bagi dia, mereka boleh berusaha. Tetapi kita pun faham sebagai ukhuwah Islam, sebagai persaudaraan dalam Islam, innamal mu'minuna ikhwah, kita wajib untuk menolong mereka. Apatah lagi kedudukan tanah Palestin sangat besar di dalam agama Islam. Jadi itu antaranya. Cuma saya nak beritahu tadi pasal Hizbullah tu. Hizbullah ni adalah sayap tentera daripada kerajaan Lubnan, daripada Lubnan, yang mana dipilih oleh golongan Syiah lah. Syiah ni satu cabaran sebenarnya bagi dunia Islam, sebab dia adalah gangguan besar yang boleh menghalang pembebasan Palestin juga. Tetapi dalam masa sama mereka juga sebenarnya dia ambil mileage. Dia ambil mileage untuk memberikan bantuan pada Palestin, tetapi bagi orang Palestin, bagi rakyat Palestin, bagi kerajaan di Palestin, sesiapa saja nak bagi, mereka terima saja. Bagi mereka, siapa negara mana nak bagi, apa pemahaman mereka, apa agama mereka, lagi mana nak bagi bantuan tu untuk bajikan, untuk apa sebagai, untuk meneruskan survival Palestin, mereka terima tanpa syarat yang penting. Yang penting tak ada syarat apa-apa, tak ada deal apa-apa. Sebab tu kita tengok, walaupun Hizbullah ini kita tahu dia adalah salah satu proksi Amerika yang kuat. Dia salah satu yang kita tengok, walaupun nampak konfrontasi, nampak pergaduhan dekat media, kata nak serang daripada dulu-dulu, tak serang-serang pun dia punya nuklear. Tetapi kita tahu di belakangnya macam mana. Jadi sebab tu kita tengok hari ini mereka cuba untuk menggunakan mileage Palestin untuk mendapatkan sokongan dan simpati. Itu kita kena jelas supaya kita tak terkeliru. Jadi Hamas dia menerima siapa saja untuk membantu, tapi untuk segi akidah tidak ada kompromi. Sebab tu bila mantan Perdana Menteri Palestin iaitu Syekh Dr. Ismail Haniyah, salah seorang pimpinan dalam Hamas, dijemput pergi ke Tehran, ke Iran, ketika solat, Syiah ni kan dia solat, dia ada batu dia apa semua kan. Tetapi masa tu dia tak sujud sekali dengan Syiah ni, dia bangun, dia macam yang Syiah ni selain semua solat, sujud apa semua ni, dia masa tu dia buat duduk dan sebagainya. Itu penting, jati diri itu penting. Okay? Jadi harap menjawablah soalan. Jadi saya nak sebut apa yang Syekh Ahmad Yassin yang seorang yang kaki kudung ni buat. Dia buat apa? Pertama sekali dia ajak balik pemuda ni untuk solat di waktu. Dan yang dalam solat 5 tu dia ajak yang untuk pemuda-pemuda ni untuk istiqamah, untuk solat subuh berjemaah dekat masjid. Sekarang ni kita tak boleh lah solat subuh berjemaah kat masjid kat surau kan, kecuali orang yang diberikan kebenaran tertentulah etiket masjid dan sebagainya. Tapi inilah fasa sebenarnya kita nak ambil masa PKP ni. Kalau ada pelajar-pelajar yang mendengar ni, kalau dulu kita kalau jenis tak bangun subuh, hari ni kita kena belajarlah bangun subuh. Kalau dulu dia subuh belajar pukul 8, 7.30, hari ni kita bangun mungkin awal sikit pukul 6.30. Jadi kalau dulu kita ni, kalau kita dah biasa bersemayang seorang-seorang, jadi hari ni kita biasakan solat bersama dengan ahli rumah kita, mungkin dengan ahli keluarga kita, biasakan dengan solat dengan dengan rakan sebaya kita dan sebagainya di dalam bilik sebagainya. Jadi ini sebenarnya titik tolak. Sebab tu Syekh Ahmad Yassin ni pun, walaupun dia kudung, tapi sejarah kita tengok dia dibunuh ketika mana lepas solat subuh berjemaah dekat masjid, dia masa tu ditembak, di-aim dengan helikopter Apache yang melancarkan seluruh pepandu. Jadi bayangkanlah seorang yang cacat kakinya, tetapi betapa gerunnya musuh ini nak bunuh sehingga tak berani nak bunuh dekat-dekat pun, tetapi bunuh gunakan helikopter Apache daripada jauh hingga kan berkecai, hancur dagingnya, tubuh badannya macam tu. InsyaAllah harap nak jawab soalan ni. Ya, terima kasih. Mungkin kita ada lagi 10 minit lebih kurang kalau ada yang ingin melakukan soalan, boleh. Dan sikit je Zul mengenai Masjidil Aqsa ni merupakan tempat sujudnya Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra Mi'raj, dan pastinya ini amat terkesan kepada kita apabila
Palestin ini menjadi kekangan ataupun terus menjadi hintaman ataupun serangan Israel. Dan bagaimana cara cikgu melihat, adakah bilakah dan bagaimanakah untuk kita Palestin ini akan bebas sepenuhnya daripada jajahan Palestin, jajahan Israel ini? Okey. Pertama sekali kita kena faham nak membebaskan Palestin ni adalah balik pada individu, dengan kekuatan individu yang digabungkan akhir sekali menjadi kekuatan kumpulan, kekuatan masyarakat, akhir sekali bawa pada negara. Jadi tak boleh lari, akhir sekali peranan kita lah dulu sebelum kita memikirkan peranan orang lain ataupun peranan badan ataupun sebuah negara. Jadi kalau macam tadi Cik Nazri sebut tu, Palestin ada orang dia memang betul lah ni kat Masjid Al-Aqsa itulah satu-satunya tempat yang Rasulullah SAW jadi imam dan solat berjemaah dengan semua Nabi dan Rasul yang pernah hidup kat dunia ni. Itu sebanyak lebih kurang 124,000 orang Nabi dan Rasul ketika malam peristiwa Isra Mi'raj. Tidak ada tempat lain. Kalau kita pergi ke Masjidil Haram pun tak jumpa, kita pergi ke Masjid Nabawi ada makam Nabi pun tak jumpa. Tempat berlakunya peristiwa bersejarah, satu-satunya tempat yang semua Nabi dan Rasul berkumpul bersolat berjemaah sekali dengan Rasulullah SAW, diimamkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu adalah salah satu petanda kenapa Rasulullah SAW ni adalah penghulu segala Nabi. Jadi yang kedua ya tuan-tuan, macam mana kita nak bebaskan Palestin ini? Balik pada benda yang basic yang saya kata tadi, individu. Apa benda yang individu tu adalah asasnya adalah keimanan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, sebab tu kita tengok Gaza ni dia kecil daripada Melaka, dia adalah saiz penduduknya lebih padat daripada Melaka, 2 juta orang dengan saiz lebih kecil daripada Melaka, tetapi sejak tahun 2006 Gaza ni dikepung, ditindas dengan begitu dahsyat oleh rejim Zionis, tapi sampai ke hari ini tahun 2020 dah lebih kurang sekitar 14 tahun rejim Zionis ni tak berjaya nak menguasai, nak masuk pun tak boleh, apatah lagi nak menguasai kembali kawasan negeri Gaza ni. Jadi kita fikir apa logiknya kalau di Baitul Maqdis tu, kalau siapa pernah pergi ke Masjid Al-Aqsa, kita tengok memang ada keliling ni tentera-tentera Israel yang berkawal nak masuk Masjid Al-Aqsa. Pintu Masjid Al-Aqsa pun tentera Zionis yang dia buat spot check dan sebagainya. Tetapi di Gaza tidak, tuan-tuan. Waktu Gaza ni tempat yang Syekh Ahmad Yassin mulakan kembali mengumpul pemuda-pemuda ni, dia balik pada asas. Yang pertama sekali itulah yang saya sebut tadi, solat ni. Jadi sama juga kenapa kekuatan Gaza ni dia terletak pada syarat dia ada tentera yang khas, unit khas kat situ, iaitu tentera Al-Qassam yang kita bisa dengar tu. Apa kehebatan tentera Al-Qassam ni? Jumlahnya 27,000 orang berlawan dengan tentera Zionis yang lebih kurang sekitar 710,000 orang. Dan 710,000 orang bertempur sepanjang 3 kali perang besar pada tahun 2008, 2012, 2014. Malah sepanjang 3 kali tersebut dengan bantuan kelengkapan teknologi perang yang hebat, dengan bantuan kerajaan betul dunia seperti Amerika dan sebagainya, masih tidak mampu untuk menewaskan, nak menghancurkan ataupun nak menguasai kembali Gaza. Jadi apa dia punya rahsia antara kekuatannya pada letak tentera Al-Qassam dia adalah, apa syarat tentera Al-Qassam ni tuan-tuan? Yang pertama sekali mesti solat subuh berjemaah 3 bulan, ada yang kata 6 bulan. Tak apalah, ambil 3 bulan pun tak apa. Jadi sekarang ni kita PKP kita ni baru masuk 2 bulan kita macam ni 2 bulan 1 hari. Kita mula PKP kita 18 hari bulan 3. Hari ni baru 19 bulan 5. Itu yang kedua je. Tapi yang pertama sekali dia letak syarat, dia mesti solat subuh berjemaah 3 bulan berturut-turut sekurang-kurangnya. Kenapa 3 bulan ni tuan-tuan? Memang disebutlah hadis Rasulullah SAW, walaupun hadis mungkin tak darjat dia mungkin tak sampai taraf di sahih yang ni, tapi orang kata sekalipun kalau daif ataupun hasan, kita boleh amalkan untuk dia sendiri. Rasulullah sebut nak hilangkan penyakit, orang kata apa? Hipokrit. Bahasa kita hipokrit lah, sebenarnya bahasa Quran, bahasa yang mudahnya munafik ni, ciri-ciri munafik ni. Antaranya apa? Dia mesti boleh solat subuh berjemaah. Jadi hari ni kita tak boleh pergi dah solat subuh berjemaah dekat masjid, kat surau hari ni. Tapi inilah waktu kita nak training diri kita, nak latih diri kita untuk solat subuh berjemaah dengan ahli keluarga dekat rumah, dengan ahli rumah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, pertama sekali mesti solat subuh berjemaah 3 bulan betul-betul. Dan bahkan hadis Rasulullah sebut nak konsisten, nak hilangkan sesuatu penyakit munafik dalam diri kita, 40 hari berturut-turut solat pada awal waktu, pada takbir yang pertama, takbiratul ihram pertama bersama dengan imam. Itu syarat dia lah. Hebatlah tuan-tuan, kita nak cerita tu. Banyak lagi sebenarnya kita nak kena buat. Yang kedua tuan-tuan, apa ialah mesti hafal 30 juzuk Al-Quran.
dan sekurang-kurangnya 40 hadis Imam Nawawi, hadis Arba'in yang kalau tuan-tuan saya tengok buku ke kedai tu, hadis 40 Imam Nawawi tu. Tetapi kebiasaannya tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan puan, ditanya kalau imam-imam Palestin yang datang dari Gaza lah khususnya. Kalau tahun lepas tuan-tuan, alhamdulillah kami dapat rezeki lah. Kalau tahun lepas pertama kali yang kita dapat seorang imam yang juga seorang yang menjadi di barisan hadapan di Palestin, di Gaza sana tuan-tuan. Jadi kalau cara pun masya-Allah memang dia kalau bagi tahu 5 minit je tuan-tuan, 5 minit lagi nak bergerak dia boleh bersiap. Dia memang dia boleh ni lah, siap sedia semua. Okey, makan tak kisah sangat apa semua. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut yang kedua tadi mesti hafal 40, tapi biasanya mereka hafal berapa? Saya tanya imam ni, imam Palestin yang datang jadi imam tarawih dekat Melaka tahun lepas ni, dia hafal, dia kata 40 hadis ni, dia kata tak adalah sangat dia. Tapi dia kata berapa hafal dia hafal hadis? Dia kata dia hafal hadis Sahih Bukhari 3,000 tuan-tuan. Dan Sunan Abu Daud ada 12,000 hadis. Semua sekali 15,000 hadis. Dan yang Quran tu memang hafal dah 30 juzuk. Tambah dengan 15,000 hadis. Masya-Allah tuan-tuan. Ini yang kita tengok kenapa mereka ni walaupun kecil tetapi kualiti mereka sangat besar tuan-tuan, sangat dahsyat. Yang ketiga apa dia? 3 syarat itu terlakasam ni yang saya ni dia mesti ada pendidikan yang agak standard agaklah nak menjadi tentera Qassam ni. Yang dimaklumkan saya mesti ada ijazah sarjana muda. Jadi tuan-tuan sebab tu mereka ni walaupun kita tengok dia kuat segi amal ibadat yang nampak akhiratnya, hafal Qurannya, solat subuhnya, solat sunat tahajud dan sebagainya, tapi dunia mereka juga hebat tuan-tuan. Sebab tu kalau siapa tuan-tuan pernah tengok yang kita dengar, saya sempat tuan-tuan, saya balik daripada conference daripada Beirut, Lebanon masa tu tuan-tuan, sempat saya menziarahi majlis solat jenazah Allahyarham almarhum Dr. Fadi Al-Batas. Dr. Fadi Al-Bas ni dia adalah seorang pensyarah Palestin yang dibunuh, yang kata imam Palestin yang kena bunuh kat Kuala Lumpur tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia ni siapa? Bila dia meninggal dunia baru kita tahu rupanya dia seorang pakar dalam bidang elektrik, yang dimaklumkan juga dia bukan salah seorang pakar juga buat drone ni tuan-tuan. Jadi nak sebut ini kualiti orang Palestin. Bahkan dia salah seorang penerima beasiswa Khazanah Nasional Malaysia ni tuan-tuan. Bukan senang dapat beasiswa Khazanah Malaysia ni tuan-tuan. Jadi Khazanah Nasional ni, jadi itu kualiti daripada mereka. Jadi sebab tu kita tengok kenapa mereka ni kuat. Jadi kita kena kembali. Jadi yang seterusnya juga tuan-tuan, saya nak menyeru juga. Ini kita ada kempen BMF, Buy Muslim First. Saya berharap kempen-kempen macam ni dia bukan hanya hangat ayam orang kata kan. Hangat waktu ada apa benda-benda meletup je baru kita nak letak tuan-tuan. Sebenarnya saya tengok kita pun juga tuan-tuan kita perlu amalkan untuk bagaimana kita utamakan beli barangan orang kita, dan yang sama tuan-tuan kita last lah kecuali darurat lah, tak ada makanan sangat, dah lapar sangat baru nak beli, silakan. Saya tengok hari ni tuan-tuan banyak kita tengok pergilah restoran-restoran franchise yang dananya jelas masuk ke dalam Jewish fund, masuk ke dalam tabung Yahudi Zionis ni tuan-tuan. Dan banyak sekali tuan-tuan hari ni kita tengok makin banyak dah orang kita buat promosi sikit kat TV, kita dah datang sebenarnya. Ini pun salah satu jihad kita tuan-tuan untuk kita lawan. Mudah-mudahan dia menjadi satu kemanisan di depan Allah untuk kita bawa di akhirat nanti. Jadi itu antaranya lah tuan-tuan. Jadi tak lari, tak bukan. Apa akhir sekali tuan-tuan adalah didikan kita, keluarga kita, untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita buat apa seperti mana rakyat Palestin yang khususnya berada di Gaza hari ini, insyaAllah. Sikit tanya mengenai kalau kita pergi melawat Masjid Al-Aqsa kan, kita biasa melancong di negara sejuk kan. Mungkin bagaimana kita nak melawat negara sana, dan kebiasaannya kita takut nak pergi sana. Ramai yang takut lah kan untuk pergi sana. Dan kalau kita dapat pergi sana, mungkin apa keistimewaan yang terdapat di sana, dan juga peristiwa-peristiwa yang sejarah Islam yang dapat kita pelajari di sana situ. Mungkin Pak Ruslan dah pergi tak? Ada yang dah pergi dalam ni? Ada yang dah pergi tak dalam ni? Pak Ruslan dah pergi? Syaril dah? Belum? Dah pergi? Sebenarnya Panduan. Ada siapa yang dah pergi ke? Tak ada, cakap tak ada kot. Okey, baik. Setakat ni soalnya pertama sekali kita kena faham seruan Nabi SAW, la tashaddu rihal illa salasa masajid. Janganlah kamu bersusah payah
untuk pergi musafir, nak pergi berjalan, nak pergi melancong, kecuali ketiga buah masjid. Rasulullah beritahu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi banyak-banyak tempat kat dunia ni, hanya 3 tempatnya Rasulullah kata jangan bersusah payah nak pergi ke mana-mana kecuali ketiga tempat ni. Jadi kalau kita nak pergi umrah, nak pergi haji, kita bersusah payah simpan duit. Kita bersusah payah buat persiapan itu dan ini. Tapi kebanyakan orang hari ini dia tak rasa kepentingan untuk pergi ke Masjid Aqsa. Apatah lagi yang saya sebutkan tadi, Masjid Aqsa ni itulah tempat satu-satunya Rasulullah SAW menjadi imam dan solat berjemaah dengan semua Nabi dan Rasul. Itulah tempat yang Allah pilih untuk dimi'rajkan Rasulullah SAW. Kenapa Allah tak pilih di Masjidil Haram? Kenapa Allah tak pilih di Masjid Nabawi? Tetapi Allah pilih tanah yang diberkati oleh Allah ni untuk angkat Rasulullah SAW untuk naikkan ke Sidratul Muntaha untuk terima syariat solat yang mana kita hari ini amalkan solat fardu kita ni sehari semalam 5 waktu ni. Jadi itu antara kelebihan yang inilah. Selain daripada itu juga apa kelebihan Masjid Aqsa ni yang kita maklum, dia adalah bumi mahsyar kita satu hari nanti, tuan-tuan. Jadi kita boleh gambarkan, tuan-tuan, kalau sampai nanti ke Masjid Aqsa nanti insya-Allah lepas PKP dunia ni semua habis. Di bumi mahsyar jadi ya. Padang mahsyar kita tu. Jadi Allah sebut dalam Quran, dan dengarlah apa yang diterangkan kepadamu sekarang ini tempat hari malaikat menjadi menyeru makhluk yang telah mati dari tempat yang dekat. Jadi surah Al-Qaf ayat 1 ni ada dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Ibnu Katsir, disebut dalam sebuah hadis nak berlakunya hari kiamat nanti, malaikat Israfil akan datang tiup sangkakala ni. Kat mana sangkakala ni ditiup? Sangkakala ni akan ditiup di atas Masjidil Aqsa Al-Mubarak, dan berlakulah peristiwa mahsyar. Itulah tempatnya, tuan-tuan. Ya. Agak-agak muat ke tadi ramai-ramai tadi. Hello. Okey. Terima kasih Cik Zul. Memang jelas, memang kita memang teruja nak pergi ni. Kan? Satu lagi ya. Dia macam Baitul Maqdis ni, mereka juga adalah 4 musim. Jadi nanti kalau insya-Allah dalam kita dah habis naik flight pergi luar negara semua ni, kalau nak pergi Masjid Aqsa ni, kalau boleh pergi waktu musim sejuk lebih baik, sebab kita boleh merasai nikmat musim sejuk kat sana, turun salji apa semua ni, dan kadang kita solat kat Masjid Aqsa tu dan kadang merasai nikmat musim sejuk tu, insya-Allah. Biasanya dia orang takut tentang tentera Israel tu. Israel ada bekal. Okey, tentang tentera Zionis tu, sebenarnya tuan-tuan dan puan tak perlu takut pun. Sebab dia pun orang kata licik lah, cerdik lah tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Tentera Zionis ni dia takkan kacau. Biasanya insya-Allah kalau tak ada provokasi, tak ada gangguan apa daripada kita, dia takkan usik, takkan kacau orang Islam selain daripada Palestin. Sebab apa? Bila dia tak kacau tu, dia memberikan imej yang baik. Propaganda dia, jadi kita akan balik, kita kata mana ada macam dalam TV, dalam video semua tu. Dan dah terbukti, tuan-tuan. Ada seorang doktor, saya nak sebut seorang pensyarah yang bertitle doktor dekat negara kita ni, tuan-tuan. Balik dia buat sebuah video yang menyatakan di sana aman, tak ada apa, okey je apa semua. Akhir sekali orang pun kata, jadi apa yang kat video, apa yang kat berita apa semua tu hanyalah palsu. Yang sebenarnya, tuan-tuan, kita pergi tu mungkin sementara ada 3-4 hari tu, kita pergi dalam seminggu tu, mungkin dalam masa tu kita tak tengok peristiwa-peristiwa insiden-insiden apa pembunuhan kekejaman ke depan mata kita. Tapi cuba kita duduk lama sikit, tuan-tuan, banyak kita akan jumpa peristiwa-peristiwanya. Jadi itu yang pertama lah, tuan-tuan, tak perlu takut nak pergi ke Masjid Aqsa. Jadi Allah dia tak kacau kita. Jangan asal kita tak usik dia lah. Yang penting kita nak pergi solat kat Masjid Aqsa dulu, tuan-tuan. Bukan nak pergi berperang dengan dia. Kita nak perang satu masa ni, insya-Allah akan sampai. Dah pergi ada Puan Roslah dah pergi. Alhamdulillah. Mungkin Puan Roslah boleh share sikit pengalaman kot untuk ni. Bila Puan Roslah pergi, Puan Roslah? Actually Cik Zul, sahabat saya yang pergi. Sahabat saya pergi ni, dia kata memang keadaan tu tenang je, tak ada apa-apa. Kami semua ni. Betul. Jadi sebab tu amal Palestin masa kita memang tiap-tiap tahun kita buat rombongan pergi ke sana. Kalau macam sebelum ni misi kemanusiaan, untuk misi kemanusiaan ni misi bantuan lah. Kalau untuk Masjid Aqsa ni memang kita ada juga buat misi ziarah Masjidil Aqsa. Cuma kita pakai nama, kita rakan kerjasama kita iaitu Al-Isra Travel. Sebab dekat Baitul Maqdis, Aman Palestin ni di-ban oleh Zionis. Sebab dia bagi mereka Aman Palestin adalah organisasi pengganas sebab memberikan bantuan kepada Gaza. Jadi siapa saja ada kaitan dengan Gaza, sebab tu dia ada kaitan sebagai pengganas bagi mereka.
Tetapi alhamdulillah kita ada ni, kita menggunakan Isra Travel. Jadi kita memang buat trip ke sana. Dia memang sepanjang rombongan Abang Hussein pergi setakat ni memang aman, kecuali ada satu tu lah masa pintu Masjid Al-Aqsa ditutup yang diguna keluli besi kan, metal detector tu. Selain daripada tu memang kita selamat. Cuma tu nak sebut memang ada rombongan daripada Aman Palestin yang dia gatal-gatal. Dia maksudnya kita dah pesan. Jadi tuan-tuan, kita ada SOP kita. Kat sana kita tak boleh bawa logo Aman Palestin apa pun. Tak boleh kat Baitul Maqdis lah. Kat Gaza tak ada masalah, insyaAllah. Tapi Gaza ni mencabar sikit nak masuk. Kalau dapat masuk, orang kata syurga dunia. Kita dapat rasa kan, kita macam jumpa orang syurga apa kata, manusia syurga kat dunia, macam tu lah. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut kat Baitul Maqdis ni memang tak boleh guna nama tak boleh sebut Aman Palestin, tak boleh ada bendera apa semua. Jadi sebab tu kita guna Isra Travel tu. Jadi tuan-tuan, ada seorang ni saya nak sebut pengalaman rombongan Aman Palestin. Seorang remaja ni lah, pemuda lah, dah umur 20 tahun lah tuan-tuan. Dia tersebut pasal Aman Palestin apa semua. Akhir sekali tuan-tuan, dia diculik oleh rejim Zionis. Dia kena kidnap lah untuk disoal siasat lebih kurang 5 jam. Akhir sekali alhamdulillah dapatlah jumpa balik tuan-tuan. Saya pernah sebut tuan-tuan, nasiblah mujur dapat jumpa. Sebab tu kita nak sebut benda-benda tu memang kena jaga. Sebab tu nak bagi duit pun tuan-tuan, kita pesan pada awal. Aman Palestin, kita ada saluran dengan rakan kerjasama kita di belah Baitul Maqdis, ada orang-orang Palestin, wakil-wakil dekat belah sana yang kita ada connection, yang kita ada hubungan. Jadi kita memang akan transfer terus sebelum kita pergi ke sana, ataupun yang kalau bantuan macam buka puasa apa semua ni memang biasalah. Tapi nak usul masa rombongan tu jangan bawa duit. Sebab apa tuan-tuan? Bawa duit untuk belanja tak ada masalah, tapi bawa duit kalau untuk dibagi kepada rakyat Palestin, mungkin yang dia mengaku sebagai rakyat Palestin, yang duduk kat dalam yang ada dekat dalam Masjid Al-Aqsa apa semua. Akhir sekali tuan-tuan, sebenarnya dalam tu ada spy Zionis yang jadi mata-mata. Ada sekalipun memang rakyat Palestin yang menjadi mata-mata pada Zionis ni. Jadi tuan-tuan, sama lah, mana-mana pun mesti ada orang yang, tapi kita tak bantu mereka ni tuan-tuan bukanlah sebab mereka tu orang Palestin, tapi kita bantu sebab sunnah Nabi. Yang baik kita ambil, yang buruk tu kita tak ikut lah. Okay, Puan Nurhayati mungkin ada nak tanya ke akhir ni? Akhir. Saya ada satu soalan. Bagaimanakah cara kita untuk menyumbang tabung kemanusiaan Palestin tu? Okey. Orang nak sampai ke Ya, macam mana nak menyumbang Puan Yati Ya. Yang pertama sekali, kita menggalakkanlah siapa yang bekerja ni, kalau siapa yang nak menyumbang secara konsisten, istiqamah setiap bulan seperti Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang berterusan. Jadi macam mana caranya? Alhamdulillah kita telah mendapat kerjasama yang baik dengan pelbagai pihak bank. Majoriti lah pihak bank yang memberikan kelulusan kepada Aman Palestin untuk membuat auto debit semangat tetap. Jadi tuan-tuan boleh isi borang. Kalau siapa yang dekat ni boleh datang ke pejabat Aman Palestin dekat Taman Tasik Utama MITC untuk dapatkan borang, untuk isi borang potongan sumbangan tetap setiap bulan. Jadi kalau macam saya pun lah tuan-tuan, saya tanya, kalau dulu kita rasa letak tabung lah apa semua, kadang-kadang tuan-tuan kita dah sibuk apa semua kita lupa. Sebab tu Aman Palestin baru ni pun kita buat kempen sedekah subuh 465. Apa itu sedekah subuh 465? Pada tuan-tuan dan perempuan yang nak berhajat, nak menyertai, nak ambil keberkatan sedekah subuh ini, apatah lagi pada bulan Ramadan ini tuan-tuan, masih ada lagi baki 3 hari, kita buka untuk kempen sedekah subuh 465. Apa 465 tu tuan-tuan? Iaitu nilai. Kalau satu Ramadan RM1 nilai dia, 2 Ramadan RM2, 3 Ramadan RM3. Akhirnya dikumpulkan gandaan tu, dia adalah RM465. Kenapa subuh tuan-tuan? Sebab sabda Rasulullah SAW sebuah hadis, malaikat ni, malaikat Jibril akan turun tuan-tuan pada setiap pagi. Dan malaikat Jibril akan mendoakan pada setiap kita tuan-tuan. Kalau siapa hari itu yang dia bersedekah pada hari tersebut, malaikat akan mendoakan kepada keluasan rezeki dan sebagainya, keberkatan. Tetapi bagi siapa yang menahan sedekah dia menahan harta dia, malaikat akan mendoakan ni lah supaya dia disekat dan sebagainya, nikmatnya rezekinya dia sempit dan sebagainya. Jadi sebab tu tuan-tuan, sedekah ni kalau orang faham simple dia, makin banyak kita bersedekah, makin banyak nikmat yang Allah akan bagi, makin banyak rezeki yang kita diluaskan dan sebagainya. Jadi itu cara yang pertama tadi saya sebut, melalui sumbangan tetap. Yang kedua tuan-tuan, bolehlah ikut kempen. Macam sekarang ni kita ada 3 kempen. Masih lagi berbaki ni tuan-tuan, ada banyak lagi kita perlu dapatkan. Itu lebih kurang dalam sekitar kalau di Melaka ni insyaAllah kita mensasarkan ada lebih kurang 150,000 lagi untuk kita dapatkan berbaki Ramadan ini. Setakat ni kita dah dapat lebih kurang dalam RM220,000. Alhamdulillah ada lebih kurang 150,000 lagi baki yang perlu untuk kita capai, untuk kita bagi semangat yang terbaik untuk saudara kita di Palestin, di Syria dan juga di Yaman. Jadi kita ada kempen Ramadan bersama Palestin yang dalamnya ada untuk makanan mereka,
untuk sebuah keluarga selama lebih kurang 2 minggu, barangan dapur semua ni, dan juga yang ni kita bagi juga bantuan perubatan COVID. Untuk maklumat tuan-tuan, pada bulan yang kita sumbangan COVID ini tuan-tuan, AMC telah menyalurkan lebih kurang sebanyak 10,000 liter alkohol untuk mereka guna untuk sanitize dekat sana tu. Jadi kat Gaza tu kita dah bagi lebih kurang 10,000 liter alkohol untuk digunakan untuk perubatan COVID ni. Yang kedua tuan-tuan, kita selain pada bantuan Ramadan bersama Palestin ni, kita juga ada bantuan yang terbaru adalah Ramadan bersama Yaman. Yang mana tuan-tuan, kita di Yaman ni saya sebutkan tadi, di awal saya sebut ada lebih kurang 24 juta rakyat Yaman yang mengalami krisis kemiskinan dan kebuluran yang sangat dahsyat. Kita ni tuan-tuan 32 juta, mesti kurang je, penduduk dia lebih kurang, tapi dia 80% penduduk di sana dalam keadaan kemiskinan. Jadi tuan-tuan, saya pun baru ni Masya Allah, ada orang mesej sana sini tanya bantuan, dan sekarang PKP ada yang tak dapat gaji tuan-tuan. Yang mesej, ada yang call berkali-kali tuan-tuan, dia kata buka puasa ni tak ada apa nak makan, meja apa semua tuan-tuan. Ya Allah. Tapi tuan-tuan, itu yang berlaku kepada kita mungkin sedikit saja tuan-tuan, mungkin sebahagian saja, tetapi dekat sana tuan-tuan majoritinya seperti itu. Jadi kita juga memberikan barangan bantuan bekalan makanan, satu bakul nilainya tuan-tuan adalah sebanyak RM250 yang ada insya-Allah. Jadi saya akan forwardkan pada Cik Nazri kot insya-Allah tadi message kempen ni yang ada dalam tu 10 kilo tepung gandum, ada kacang parang, kacang dal apa semua ni, pulang makanan dekat sana untuk sebuah keluarga RM250. Dia murah sikit lah sebab kat belah Yaman ni mungkin makanan ni murah. Dan juga yang ketiga tuan-tuan, yang terbaru juga, kita ada projek wakaf, dua projek wakaf, iaitu pembinaan hospital mental Malaysia yang pertama dekat Gaza. Kenapa dikatakan hospital mental Malaysia yang pertama? Sebab tuan-tuan di sana tak ada lagi hospital mental apa semua ni, dan kita menggunakan nama Malaysia tuan-tuan untuk memberikan mereka ni sebagai sebuah negara, sebagai NGO yang daripada Malaysia, kita memberikan bantuan untuk bina sebuah hospital mental yang mana tuan-tuan kat sana penganggurannya sekitar lebih kurang 47% pengangguran kat Gaza. 47% ni tuan-tuan, kita baru-baru ni Perdana Menteri kita sebut ada lebih kurang 500,000 orang mungkin kehilangan pekerjaan. Itu mewakili lebih kurang mungkin dalam sekitar 1 ke 2% saja daripada rakyat Malaysia tuan-tuan. 1 ke 2% lah lebih kurang lebih kurang dalam 2%. Tetapi sana tuan-tuan 47% penganggur. Bayangkan tuan-tuan 47% penganggur, lecturer pun gaji dia RM600 sebulan. Adakah siapa sini gaji RM600 sebulan? Saya rasa tak ada dah. Orang Malaysia ni paling kurang mungkin 900 ke 1,100. Tetapi tuan-tuan dalam keadaan itu, bayangkanlah tuan-tuan tekanan yang mereka terima, serangan daripada Zionis, tekanan hidup mereka dengan bekalan makanan yang terhad dan sebagainya. Jadi akhir sekali tuan-tuan, memang kadar sakit mental, masalah mental ni sangat tinggi dekat sana. Dan kita membina hospital tu, insya-Allah dia akan mengurangkan tuan-tuan, insya-Allah akan memulihkan mereka bahagiannya insya-Allah. Dan yang ketiga, yang tadi saya sebut wakaf juga, yang terbaru kita ada projek wakaf telaga air bersih dekat Syria. Untuk maklumat tuan-tuan, Syria ni pun tak kurang dia punya penderitaan yang memang dahsyat juga tuan-tuan. Jadi kita juga dekat sana kita pun maklum ada kekurangan bekalan air sebagainya. Jadi AMC ambil inisiatif untuk membina beberapa telaga air ni yang bernilai satu telaga air ni RM300,000. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan sijil wakaf untuk projek-projek wakaf ni bernilai RM50 sekeping. Jadi tuan-tuan kalau siapa nak mudah boleh tengok bill please, type itu bill please stroke AP Melaka. AP tu A tu Aman, P tu Palestin lah, AP Melaka. Jadi tuan-tuan boleh letak tujuan sumbangan kalau nak mudah terus cara ni, ataupun tuan-tuan boleh whatsappkan saja kepada saya insyaAllah di talian 013-513-3315 Azlan Aman Palestin. Okay, ada soalan lain ke Encik Azri untuk ni? Ada soalan lagi? Tak ada? Rasa tak ada. Jelas ke semua saya sebut ni? Ada yang sangkut-sangkut yang tak jelas ke? Okay, saya rasa tak ada. Puan, kita boleh tutup majlis Puan Oh, minta maaf Cik Nazri. Saya minta izin boleh Cik Nazri? Okay. Saya sebut Cik Nazri semalam, kita ada seorang pegawai Aman Palestin yang baru berkhidmat lebih kurang dalam sekitar sejak bulan 9 terlepas, lebih kurang dalam 8 bulan lah tuan-tuan bersama dengan Muslim Melaka ni secara sepenuh masa, iaitu saudari Cik Faizah yang juga merupakan alumni UiTM Jasin yang mengambil ijazah sahaja muda dia dekat UiTM Jasin. Jadi minta tolong saudari Cik Ija kita, Cik Ija Helmi untuk berkongsi
pengalaman sikit macam mana pengilapan tangan mesin. Boleh Cik Nazri dah 5 minit. Mungkin ada pensyarah-pensyarah ataupun kaki tangan yang pernah jumpa kot dengan Cik Ija kita ni, insyaAllah. Silakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur live perkongsian pada hari ini, dan terima kasih juga kepada tuan pengurus lah yang sudi beri sedikit ruang untuk saya untuk kongsi sikit kan apa yang pengalaman dekat Amal Palestin Melaka ni kan. Okay, terlebih dahulu sukalah untuk saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Faizah binti Hilmi, merupakan pegawai Amal Palestin Berhad Cawangan Melaka. Sebelum ni belajar ataupun menuntutlah dekat UiTM Melaka Campus Justin pada tahun 2015 sehingga 2018 rasanya. Dan 2019 bulan 1 dah habis intern bulan 1 2019, dan alhamdulillah telah berjaya grad on time pada bulan 10 tahun lepas. Dekat UiTM yang Lendu kan. So alhamdulillah dapat bekerja bersama Amal Palestin sebelum grad, sebab memang bercita-cita daripada sejak dekat U lagi lah, bercita-cita untuk macam mana pun saya mesti dapat pekerjaan sebelum saya grad. So alhamdulillah dah dapat bekerja dan berkhidmat, masuklah dalam Amal Palestin Melaka ni. Pada tuan pengurus saya masuk bulan 10 tuan pengurus. Bulan 10 sampai sekarang 7 bulan. Alhamdulillah 7 bulan. So sebelum ni dekat UiTM Justin ambil kos ISEC, kejuruteraan sistem maklumat, dan sekarang sebagai pegawai dalam untuk unit kewangan dan pentadbiran lah. So kalau tengok kat sini mungkin adik-adik akan kat sini, okay, mungkin adik-adik macam fikir mungkin fikir jauh beza yang saya belajar dengan yang saya dapat pekerjaan ni. Tapi alhamdulillah tak menyesal untuk berada dalam bersama-sama pejuang Amal Palestin ni, sebab banyak sangat yang saya dapat daripada Amal Palestin ni. Okey, apa yang saya dapat tu? Okey, yang pertama ni apa yang saya dapat kan. So sejak bekerja dalam organisasi Amal Palestin Melaka ni lah, saya dapat macam kita dapat jumpa dengan orang yang kenamaan. Maksudnya VVIP lah kan. Di mana kalau nak bandingkan masa zaman student dulu, kita ni macam saya ni macam tak aktif sangat pun. Tak aktif masuk macam persatuan. Tapi alhamdulillah dekat Amal Palestin ni macam kita dapat jumpa VVIP. So daripada perjumpaan tu ianya macam sedikit melatih saya untuk macam kita macam mana pun kita kena tonjolkan diri kita. Kita kena jadi seorang yang friendly, kita kena confident bila nak bercakap dengan VVIP kot kan. So apa yang saya boleh macam bagi sikit macam pesanan lah pada adik-adik, gunakanlah manfaat dekat universiti ni, dekat UiTM ni untuk kita masuk banyak-banyak persatuan supaya kita dapat ni kita dapat asah bakat macam kita dapat asah kita punya macam cara kita nak bercakap, sebab dia sebenarnya membantu kita bila di alam pekerjaan. So bagi saya, mungkin saya ni dah terlambat lah kan untuk sebab dekat EU dulu saya macam kurang masuk persatuan. Jadi dekat sini macam nak galakkan adik-adik untuk banyakkan masuk persatuan, terlibatlah untuk jadi AJT yang program yang adik-adik buat kan. So itulah salah satu yang saya dapat dekat Amal Palestin Melaka. Lepas tu saya daripada saya dapat macam pergi jumpa VIP tu, kita dapat latih menjadi orang yang lebih baik lah, maksudnya dari segi soft skill kan. Okay, macam mana kita nak cara bercakap, nak handle orang. So sebenarnya benda-benda ni daripada zaman kita belajar lagi, daripada zaman belajar lagi kita kena betul-betul kuasai, di mana ianya akan
memudahkan kita lah untuk urusan pekerjaan nanti. So itulah apa yang saya sedikit apa yang nak cakap lah, apa yang kita dapat daripada amal Palestin. Lepas tu dekat amal Palestin juga kita macam saya sendiri dapat banyak output input baru di mana kan saya kan ambil course sains komputer dan kita belajar buat sistem, tapi dekat amal Palestin ni memang sangat jauh lari, tapi sebenarnya itu dapat tambahkan lagi ilmu saya dalam bidang admin ni, dalam bidang kewangan ni. Okay. Lepas tu apa lupa dah nak cakap apa. Lepas tu nak galakkan adik-adik lah, sebab sepanjang saya dah habis belajar dekat UiTM, okay, dah habis intern, saya tak hanya menganggur tau. Saya bukan hanya duduk rumah tak ada buat apa-apa, tapi saya buat macam bisnes lah kan, bisnes. So macam nak galakkan lah kepada adik-adik yang bakal grad ataupun bakal habis belajar ni, jangan kita duduk rumah saja-saja, tapi buatlah sesuatu yang beri keuntungan lah kepada adik-adik. Contohnya buat bisnes, ataupun yang kedua adalah join sukarelawan. Okay, join sukarelawan Aman Palestin contohlah. Okay, contoh sebab kami daripada Aman Palestin ada memerlukan jugalah sukarelawan daripada mereka-mereka yang tak ada buat apa-apa, yang sudi orang cakap beri khidmat tenaga ataupun idea untuk buat sesuatu lah kan, untuk kita bantu dalam pada masa sama, untuk kita bantu saudara kita dekat Palestin. So kalau ada adik-adik dekat sini ataupun ataupun staff UiTM kan yang berminat untuk jadi sukarelawan, so boleh je PM tuan pengurus ataupun boleh PM WhatsApp tuan pengurus ataupun WhatsApp saya, cakap je minat jadi sukarelawan. Okay, apa yang sukarelawan ni boleh buat kan. So kalau kita tengok dalam musim PKP ni, kita memang tak boleh keluar, tapi kami daripada Aman Palestin ni memerlukan sukarelawan di mana untuk membantu kita promosi kempen ataupun projek daripada Aman Palestin lah, untuk kita dapatkan sumbangan. So kalau adalah kat sini yang berminat nak bantu kami daripada Aman Palestin mendapatkan sumbangan dengan dengan promosi dekat media masing-masing, dekat Facebook, dekat Instagram dan macam-macam, boleh Roger, boleh WhatsApp tuan pengurus, WhatsApp saya. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya berkaitan sukarelawan ke, macam cara nak menyumbang ke, ataupun berkaitan study dulu ke, boleh WhatsApp. Saya bagi nombor WhatsApp kalau berminat lah, kalau nak tanya benda-benda tu je lah. Okey, 0111 694 2045. Okey, 0111 694 2045. Okey, rasanya tu je lah sedikit lah yang saya nak share lah. Terima kasih kepada kepada pengajar, kepada tuan pengurus sebab sudi bagi ruang, dan terima kasih kepada UiTM juga sebenarnya, sebab saya alumni UiTM kan, itu banggalah sebab saya daripada UiTM dapat bekerja untuk Aman Palestin. So benda ni macam sangat bermakna lah kepada diri saya, sebab saya kira mewakili UiTM lah untuk bersama-sama Aman Palestin dalam membantu saudara kita dekat Palestin sana. Okay, rasanya setakat itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari alumni UiTM mungkin staff kita di Jasin kenal kan dengan saudari ni. Dan tahniah lah, teruskan perjuangan untuk membela agama Islam. Mungkin Zul, penghujung ada mungkin kesimpulan lah Zul. Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Cik Nazri, semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir sesi perkongsian pada tengah hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik ganjaran, dan insya-Allah Allah memberkati setiap saat yang kita buat ini untuk saudara kita di Palestin, untuk perjuangan bahasa Masjid Aqsa. Sebab apa kita kena ingat Rasulullah SAW sabda sebuah hadis, makmurnya Baitul Maqdis, musnahnya Yathrib. Maksudnya Rasulullah memang dah bagi tahu dah, Palestin Baitul Maqdis ni akan makmur satu hari nanti, dan Yathrib ini Madinah lah akan hancur. Selepas Palestin dibebaskan,
Madinah akan hancur pada masa itu dengan serangan Dajjal dan sebagainya. Itu syarahan panjang lah, kita buat satu slot lain. Cuma saya nak sebut persoalan Palestin dibebas, Palestin ni bebas ke tak bebas, itu dah terjawab, pasti dibebaskan. Persoalannya adakah kita tergolong dalam golongan senarai panjang yang tergolong dan golongan yang berusaha membebaskan Palestin dengan bersungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, macam kami mungkin semasa kami ada tenaga, terima masa dan sebagainya, tetapi tuan-tuan mungkin ada sisi-sisi ada segi masa yang ada bahagian yang mungkin tuan-tuan di masa mungkin tak macam kami, tapi saya merayulah pada tuan-tuan kalau nak membantu kami juga boleh. Hanya mungkin dengan kempen-kempen WhatsApp Cik Nazri, nanti saya akan sharekan mesej-mesej yang daripada WhatsApp tu mungkin boleh disebarkan. Allah, dia akan menjadi sebahagian saham akhirat juga tuan-tuan. Yang macam tadi tu Cik Faizah saya sebab saya memang kalau mana-mana universiti, kalau yang macam di bawah sini ada yang dia alumni tu, saya akan menggalakkan untuk berkongsian supaya memberikan semangat mungkin dengan kat sini ada pelajar kot Cik Nazri ada sekali ke pelajar Cik Nazri? Saya tak dengar. Ada pelajar sekali ke dalam ni? Dalam ni ada nampak ada dah. Okay, tak apalah, insyaAllah mungkin memberikan inspirasi sebab saya memang bagi assignment pertama untuk PR. Asalnya Cik Faizah ni dia pemalu rasanya. Kalau siapa pun tengok Facebook Aman Palestin Melaka, boleh tengok live, boleh tengok Cik Faizah kita punya sharing live, live FB tu lah, banyak ada tengok dalam tu. Asalnya dia seorang pemalu. Saya bagi assignment yang pertama tu masa tu jumpa dengan Ketua Polis Melaka, dengan kita punya Ketua Polis Melaka yang sekarang ni. Jadi maksudnya antara pengalaman tu disebut VIP tu. Jadi insyaAllah mungkin kalau ni akan datang pergi parlimen lah dan sebagainya. Jadi itu sebagianlah soft skill untuk yang kita boleh develop. Kalau ada pelajar-pelajar ATM yang nak buat intern bersama Aman Palestin, kita lakukan. Jadi memang kita boleh ni lah, insyaAllah. Itu saja dari saya ucapkan masih banyak. InsyaAllah kalau ada apa-apa boleh hubungi nombor telefon saya 013-5133-3315, 013-5133-3315, Azlan Aman Palestin. Jadi tuan-tuan, saya mendoakan insyaAllah hidup kita semua diberkati oleh Allah, diluaskan pintu rezeki kita. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran Lailatul Qadar. Kalau ikut Imam Syafi'i punya formula, malam ni Lailatul Qadar lah, malam ke-27. Jadi insyaAllah mungkin amalan kita buat siang ni memudahkan untuk kita dapat sebab Lailatul Qadar malam ni insyaAllah. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa panjang sangat ke apa sebagainya. Ada yang mungkin tak terjawab, saya minta maaf. Yang baik daripada Allah kepada saya sendiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Cik Zul, Cik Muhammad Azlan Zulfikar Mat Syarif tentang perkongsian yang begitu baik. Saya rasa menyeluruh walaupun kesempitan masa, walaupun masa kita pendek, dan kita juga ada daripada kampus UiTM Bukit Besi Cik Aziz Osman yang mengikuti siaran kita ni. Terima kasih kepada Cik Aziz dan semoga kita akan bertemu lagi insyaAllah pada masa-masa yang akan datang, dan respon ni nampak baik, yang cadangan untuk mengadakan lagi sesi-sesi sebegini Cik Zul dan boleh. Terima kasih juga kepada Puan PKP kita, Puan Rahayati, dan seluruhnya ketangan-ketangan kita dan semua yang berada di alam maya ketika ini, dan kita mengharapkan ianya menjadi panduan kepada kita untuk menghargai nikmat kesejahteraan di negara ini dalam masa sama mengisafi apa yang berlaku di Palestin. Selain membantu untuk sekadar yang termampu oleh kita boleh buat potongan gaji. Cik Adlan, kita boleh buat potongan gaji Kembang. Kembang boleh, mana-mana bank pun boleh, serendah RM10 pun boleh kan, berapa yang kita nak untuk istiqamah setiap bulan ke, insyaAllah kan. Mungkin rezeki kita tu boleh dikongsi bersama oleh rakyat Palestin, di mana kalau kita dengar tadi memang kita menangis sebab Nabi Muhammad SAW juga telah bersujud di sana sujud di sana sebelum naik Isra' Mi'raj untuk kita dianugerahkan dengan solat 5 waktu. Dan memang begitu taksub lah kita, maksudnya kita begitu teruja lah kalau kita dapat menyumbang sesuatu kepada rakyat Palestin ni, dan inilah salurannya menerusi Aman Palestin. InsyaAllah terbuka hati kita untuk menyumbang
yang sekadar termampu untuk kita. Yang itu kita tutup surah Al-Asr. Bismillah. Wow. Dah semua, terima kasih. Wan Naiti mungkin nak cakap sikit ke? Wan? Terima kasih di atas perkongsian yang sangat bermanfaat ni lah ya. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Amal Palestin, Jangan Melaka. Sekian, selamat berpuasa, selamat Ramadan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Dan bagi semua boleh attend di link saya bagi link tadi untuk secara kehadiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semua. Enak.